Tuan Tuan 1 2 InsyaAllah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama membaca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram wa ashabil izam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqqih fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wa intifa' wa libaratu istifada wa la sa'alat tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillah amardatihi wa hukumihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati, silakan Fadil Tuan Imam kita. Seterusnya silakan Al-Fadil Tuan Bilal. Seterusnya pengerusi masjid, kata kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini. Kita sambung kitab Niyatul Musalli ya. Sampai pada ayat papiha yahsulu lahu khulwah. Itu. Buat tak? Papiha yahsulu lahu khulwah ma'ahu wa al-firadu bih. Ada bahasa Arab dia tu. Dia punya matan. Ada? Cuba. Kau surat? 9. Tapi ha yahsulu lahu khulwah. 9. Okey. Ya. Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidari amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Apa kata musannif? Papiha yahsulu lahu khulwah ma'ahu wa infiradu bih wal mujalasatu lahu
wa inqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar wa tajalla fiha halaikul asrar wa tashruku fiha anwar fiha takunul munajat wa musafat wa hiya sillatun bainal abdi wa bainar rabbi azza wajal. Kata dia ketemu sana, fafiha yahsululahu khulwah, maka padanya hasillah baginya khulwah. Khulwah ia sertanya, maka padanya hasillah baginya oleh orang yang musalli itu, orang semayang itu, khulwah, mana pengasingan dirilah ia sertanya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kemudian wa infiradu bih, dan dapat asing ia dengan dia, dan dapat asing diri dia dengan dia, mengasingkan diri daripada masyarakat, kerana nak melupakan perhatianlah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa mujalasatu lahu, wal mujalasatu lahu, dan dapat sekedudukan baginya, dapat sekedudukan baginya bersama Allah Ta'ala. Kemudian wa inqita'u lahu, dan memutuskan dirinya kepadanya. Kemudian wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar, dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir. Dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir, yang antaranya dan antara Tuhannya, antara dengan Tuhan. Wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar wa tajalla fiha haqa'iqul asrar, dan seterusnya, dan nyatalah padanya itu segala haqa'iq. Haqa'iq ini segala hakikat lah. Haqa'iq ini jamak daripada hakikatun, hakikatani, hakikat. Nyatalah padanya itu segala hakikat. Kemudian haqa'iqul asrar, segala hakikat rahsia. Asrar mana rahsia? Seterusnya wa tusyraku fiha an anwar, dan teranglah padanya itu cemerlang segala cahayanya. Fiha takunul munajat wa musafat, dan adalah padanya itu munajat hamba dengan Tuhannya. Dan adalah padanya itu munajat hamba itu dengan Tuhannya. Kemudian wa hiya silatun bainal abdi wa bainar rabbi, serta teranglah pada cemerlang segala cahayanya, dan adalah pada itu munajat hamba dengan Tuhannya, dan jenis hatinya itu dan sirnya rahsianya, dan ialah perhubungan antara hamba dengan Tuhannya. Wa hiya silatun bainal abdi wa bainar rabbi azza wajal, dan ianya perhubungan antara hamba dengan Tuhannya azza wajal, gitu. Baik, ini kata-kata ini mendalam, maknanya lah mendalam. Dia ni lebih kepada rahsia-rahsia sembahyang. Nak sebut tentang rahsia-rahsia sembahyang lah, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bila kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, maknanya kita pertama keluarkan pengasingan diri kita lah daripada orang lain lah, daripada manusia yang lain. Kemudian wa infiradu bih, kan, dan pengasingan diri itu infirad pengasing jugalah, khulwah pengasing juga. Kemudian mujalasah, dan bersekedudukan lah, ataupun sekedudukan dengan Allah Ta'ala, mana pendampingan diri Allah Ta'ala tadi, dan rapatkan dirilah kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa inqita'u lahu, dan terputus baginya segala benda-benda yang selain daripada Allah Ta'ala. Inilah
Kemudian setelah dia khulwah, pengasingan diri kepada Allah Ta'ala dan penumpuan hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maknanya bukan saja hati dia itu dalam sembahyang, bukan saja dirinya sembahyang, mana hati pun dalam sembahyang macam tu. Hati pun dalam sembahyang. Kerana banyak di kalangan kita ni, dia badannya dalam sembahyang. Badan dalam sembahyang, tapi hatinya bukan dalam sembahyang. Hati luar daripada sembahyang. Jadi apabila seorang tadi dia sembahyang benar-benar menumpukan perhatian dan sembahyang, itu yang disebut tadi, wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar, dia kata. Bila hati dia betul-betul dalam sembahyang, jadi terangkat daripadanya segala hijab. Hijab dan juga astar, segala dinding-dinding lah, dinding-dinding yang menghalang dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi. Kemudian watajalla fiha haqaiqul asrar, kemudian terbitlah daripadanya itu segala rahsia-rahsia sembahyang, sesi sembahyang, hakikat sembahyang dan sembahyang semuanya lah, macam tu. Kemudian terbitlah juga segala nur-nur dan juga cahaya-cahaya. Fiha takunul munajat musafat, dan nyatalah padanya itu segala hakikat dan rahsia, dan teranglah padanya cemerlang segala cahaya, dan adalah padanya itu munajat hamba tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni nak cerita tentang rahsia sembahyang lah ni. Rahsia sembahyang. Di samping itu nak cerita tentang maknanya bila seorang itu sembahyang itu, maknanya dia menghilangkan segala perkara-perkara yang selain daripada Allah Ta'ala. Mana bab-bab dunia ni semua dia buang. Tak adalah orang kata waktu sembahyang tu main handset kan. Waktu sembahyang masih lagi orang kata mata melilau, pandang sana pandang sini, ataupun masih lagi ada pergerakan dalam sembahyang, mana pergerakan badan goyang dan sebagainya. Ini semualah benda-benda yang menghilangkan daripada khusyuk dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Baik. Kemudian disebut dalam matan Arabnya, dia kata wa fiha takunul munajat. Jadi apakah mana munajat di situ? Disebutkan dalam kitab Imamah Shalah wa asrariha, disebut dalam kitab Imamah Shalah, dan juga segala serasi sembahyang. Telah berkatalah seorang orang arifin, seorang yang arifin billah, telah berkata dia kepada muridnya. Apa dia kata pada muridnya? Dia kata, i'lam annal musalli yunaji rabbah wa annaka waqifun baina yadayhi tatluna alaihi kalamuhu fanzur hazzaka minal Qur'an. Dia kata, fanzur hazzaka minal Qur'an wa tadabbur ma taqra'uhu fa laysal murad jam'ul huruf wala ta'lifaha wala hikayatul aqwal wa innamal murad al-qira'ah bitadarbul ma'ani ma tatluhu wala takun jahilan. Dia kata maksudnya apa, tuan? Maksudnya ketahuilah bahawa seorang yang bersembahyang itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia bermunajat kepada Tuhannya, yunaji rabbah. Kemudian wa annaka waqif bainal yadayhi, dan dia pula dia berdiri di hadapan Tuhan dia. Dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, waqif bainal yadayhi. Kemudian tatluna alaihi kalamuhu, kemudian sampai itu dia membaca akan kalam Allah Ta'ala, Al-Quran kan. Dia baca surah Al-Fatihah dan juga surah-surah lain lah, dalam sembahyang tadi kan. Kemudian kata dia, fanzur hazzaka minal Quran, dia kata, maka tilikkanlah habuan engkau daripada Quran. Fanzur hazzaka minal Quran, tilik oleh kamu akan bahagian kamu daripada Quran. Wa tadabbur ma taqrahuhu, serta perhatikanlah barang engkau baca itu. Tiliklah apa yang kamu baca tadi, sama ada Fatihah ke atau surah-surah apa yang kita baca, surah lazim ke. Sampai gitu kita kena perhatikan barang yang engkau baca akan dia.
wa tadabbur ma takrahu. Falaisal murad jam'ul huruf. Bukanlah maksud itu menghimpunkan huruf-huruf semata-mata. Dan wala ta'lifaha, dan susunan-susunan huruf dia. Wala hikayatul aqwal, dan menghikayahkan segala perkataan-perkataan dia. Wa innamal murad, akan tetapi maksud dengan membaca itu, al-murad bi qiraah, dia kata bitadabbur ma'ani, dia kata maksud dengan baca tadi memperhatikan makna-makna yang dibaca dia. Wa tadabbur ma'ani, perhatikan makni-makni yang dibaca tadi. Matatluhu fala takun jahilan, maka janganlah engkau itu termasuk golongan orang-orang yang bersifat-sifat dengan kejahilan. Macam tu. Berkata Ibn Atta', dia kata, barang siapa bersolat dengan ketiadaan hadir hati, barang siapa solat dengan ketiadaan hati, ia adalah seperti mereka yang menghidayahkan 100 sunduk kotak yang kosong kepada raja, maka ia akan mustahak azab daripada raja. Seandainya ia bersolat dengan hadir hati, maka ia adalah seperti mereka yang menghidayahkan permata yakut, permata yakut yang berharga 1000 dinar, 1000 dinar kepada raja. Macam tu. Itu maksud tadi ni. Itu maksud. Maknanya bila kita semayang, kita berdiri di depan siapa? Di depan Allah Ta'ala kan. Kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai gitu kita membaca akan kalam dia, kita baca Quran, kita baca surah-surah ataupun lazim ataupun bukan lazim. Jadi kata musannif, dia kata orang arif billah, dia kata tilik oleh kamu akan bahagian daripada Quran. Macam tu. Bukanlah maksud di sini hanya semata-mata menghimpunkan huruf. Bukan hanya semata-mata menyusun akan ayat-ayat Quran saja. Dan juga bukan hanya semata-mata menghikayahkan perkataan-perkataan, cerita-cerita yang terdapat dalam Quran yang kita baca tadi. Tetapi maksud dengan qiraah itu ialah mentadabbur makna dia. Mentadabburkan maknanya, memikirkan segala makna-makna dalam ayat kita baca tadi supaya meresap masuk dalam hati kita lah bila kita baca, dan kita merasakan betul-betul lah kita hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat maha perkasa, maha berkuasa, Allah Ta'ala yang mentadbir alam, menguruskan alam dan sebagainya. Jadi kita merasakan diri kita ni kecil, kedil, lemah, kedil, dhaif, kan? Apa lagi? Macam-macam lah sifat-sifat kekurangan yang ada pada diri kita ni. Kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita sentiasa mengharapkan simpati daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kalau seorang itu, tuan-tuan, seorang itu yang ditangkap, seorang yang ditangkap melakukan sesuatu kesalahan dan dibawa di depan hakim ataupun raja, kan? Yang menunggu-nunggu keputusan daripada raja. Bagaimana perasaan orang yang menunggu keputusan raja apabila dia ditangkap? Tentu hati dia berdebar-debar lah, takutlah. Takut nanti mungkin akan dijatuhkan hukuman bunuh, ataupun mungkin dipukul ke, rotan, disebat dan sebagainya. Jadi betul jugalah apabila kita berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perasaan penuh khusyuk, tawaduk dan takut kepada Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala mengenakan sesuatu hukuman pada diri kita lah. Macam tu. Sampai itu kita mengharapkanlah sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Dan kita memperhatikan makna-makna yang ayat kita baca. Sebaiknya kita tahulah. Sebab banyak kalau kita ni tak tahu bahasa Arab. Bila tak tahu bahasa Arab, apa dibaca oleh imam tu dia tak tahu makna dia. Kalau surah-surah yang lazim tu, yang pendek-pendek tu, mungkin dia tahu maknanya lah. Kalau surah-surah yang panjang tu, tak tahu apa makna kan. Macam tu. Main khusyuk macam tu lah. Main khusyuk dan tawaduk macam tu je. Main dengar lah itu. Macam tu. Itu sebaik-baiknya kita kena tahulah maknanya
Kena selalu tengoklah Quran terjemahan dia. Masing-masing zaman sekarang kan mudah. Masing-masing boleh katakan setiap rumah ada terjemahan Quran kan. Kurang-kurangnya kita baliklah tengoklah. Apakah surah-surah yang biasa dibaca oleh imam? Tuan-tuan tahulah kan. Kalau imam sini apa surah yang biasa dibaca? Jadi balik rumah tengoklah apakah makna dia. Dan kita dah agak dah imam maghrib dia baca surah apa. Isyak dia baca surah apa. Subuh dia baca apa. Jadi kita tahu dah kan. Jadi sekurang-kurangnya dapatlah terkesan dalam hati kita lah macam tu. Baik. Seterusnya, dan kata Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Bermula semayang itu imaduddin. Bermula semayang itu ialah tiang agama. Kita tengok belakang. Bermula semayang itu tiang agama, dan ialah yang pertama dipadukan dia Allah Ta'ala atas segala muslimin. Itu ialah semayang. Bermula semayang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hambanya, supaya berhadap segala hambanya itu kepadanya dalam rupa kehambaan, dengan keadaannya tazallul. Tazallul maknanya merendahkan diri kepada Allah. Dan kemudian tasliman, yakni penyerahan dirinya kepada Tuhannya. Kemudian tabazzulan. Tabazzulan ni hina, sama lah macam tazallul juga. Dan takhadduan. Takhadduan ni khuduk. Khuduk ni berkurang sama jugalah makna dia. Dan takhasyuan, dan khusyuk. Dan taraguban, yang gemar dan suka. Dan tamallukan, iaitu dengan rindu dendam. Dengan rindu dendam. Ulang balik. Dan bermula semayang itu ialah tiang agama. Betul tak? Tiang agama. Kan Nabi dah sebut, dia kata as-salatu imanuddin, paman aqamaha faqad haqamaddin, paman tarakaha faqad hadamaddin. Semayang itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan semayang, sungguh dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan semayang, sungguh dia meruntuhkan agama dia. Runtuhkan agama. Kita kena beritahu tu. Anak cucu kita tu kena beritahu. Anak kita, cucu kita, siapa yang meninggalkan semayang, seolah-olah macam dia meruntuhkan agama dia sendiri. Kadang tak tahu tu. Dia senang hati je kalau tak semayang. Janji dia pergi makan. Dia tak fikir tu nikmat Allah Ta'ala bagi pada dia tu. Tak fikir. Kesihatan tubuh badan siapa yang bagi? Allah kan. Allah Ta'ala bagi kesihatan tubuh badan, mata yang cerah boleh melihat, telinga yang boleh mendengar dengan jelas, kaki yang boleh berlari, melangkah, main bola dan sebagainya. Tak? Dia tak terfikir tu nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi tu. Jadi dia anggap mudahlah kalau meninggalkan sembahyang tadi. Jadi kita sebagai orang tua kan, kenalah beritahu kepada anak cucu kita, kepada menantu kita. Kalau menantu tak sembahyang, anak buah tak sembahyang, beritahu ni tak sembahyang ni. Beritahu barang siapa mendirikan sembahyang, mana dia mendirikan agama dia. Barang siapa meninggalkan sembahyang, sungguh dia meruntuhkan agama dia. Dia tak nampak tu dia meruntuhkan agama. Kita kena beritahu dia, ni tak sembahyang ni meruntuhkan agama. Bila pula dia meruntuhkan kita? Kan? Ni namanya bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan, bahasa balarah, bahasa istiharah. Maknanya walaupun dari segi zahiriatnya tak meruntuhkan agama, tetapi hakikatnya dia meruntuhkan agama dia sendiri. Sebab apa? Dia tak nak mengamalkan Islam tu. Kalau dia mengamalkan Islam, sudah tentu dia mendirikan agama dia. Kerana semayang tu dia salah satu daripada tiang agama kan. Bunya Islamu ala khamsin, dibina Islam di atas 5 perkara. Betul tak? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, wa aitaiz zakah, wa shaum Ramadan, wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Semua kan Islam tu dibina di atas 5 perkara. Pertama syahadah, kedua mendirikan sembahyang, apa lagi?
Kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat puasa di bulan Ramadan, ni rakaat puasa dah ni. Dan yang kelima haji ke Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi menunaikan haji ke sana. Baik. Itu mereka katakan sembahyang tu ni. Sembahyang merupakan tiang agama. Baik. Seluruhnya sembahyang difardukan pada malam Isra' Mi'raj. Yang kita berada sekarang ni di bulan Rejab kan? Kita berada di bulan Rejab. Tak lama lagi kita akan sambut Isra' Mi'raj, memperingati akan Isra' dan Mi'raj. Pada berapa bulan tu? 1 bulan kan? 1 bulan Isra' Mi'raj. Gitu. Biasanya masing-masing surau ni adalah buat ceramah tentang Isra' dan Mi'raj. Dan saya pun ada jemputan tu. Ada jemputan Isra' Mi'raj tu. Baik. Kau nak bagi ceramah berapa bulan? 6 bulan maksudnya. Baik. Jadi kita kembali kepada tadi, bermula sembahyang itu berhadap Allah Ta'ala atas segala hamba dia. Kemudian supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan yang keadaannya itu tazallul, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian tasliman, penyerahan dirinya kepada Tuhan. Kemudian tabazzulan, menghinakan diri. Tawaddu'an, khuduk, rendahkan diri jugalah. Khuduk ni mana rendah juga. Macam tu. Kemudian takhasyu'an, khusyuk. Lepas tu tagharruban, gemar dan suka kan. Bila kita sembahyang tu mana kita gemar dan suka. Bukan sembahyang tu time sembahyang tu tak gemar. Gemar kena ibadah. Kemudian tamallukan, mana rindu dendam untuk sembahyang. Mana bila dah habis sembahyang tu dia bercita-cita untuk sembahyang semula. Mana hati terpaut dengan sembahyang kan. Dan Nabi pun dah sebut dalam satu hadis yang panjang tu, sabatun yuzilluhumullah fi zillihi fi yauma la zilla illa zilluh. Terdapat 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Taala. Mana 7? Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadati rabbi, pemuda yang banyak menghabiskan masanya dengan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu ma'allikun bil masajid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, terikat ataupun terpaut dengan masjid. Mana kalau dia dah keluar pada masjid, dia akan bercita-cita nak datang semula ke masjid. Tak ada dah keluar masjid langsung tak ingat masjid, tak ada. Bila dah keluar kan, subuh dah standby besok nak datang ke masjid semula. Maksudnya hati sentiasa terpaut dengan masjid. Ataupun kalau bukan masjid, surau lah. Contohlah kat situ tak ada masjid, yang ada surau je. Maknanya hati sentiasa terpaut ke surau. Dia suka sembahyang berjemaah. Macam tu. Mana ada 3 kan di situ. Sebenarnya ada 7 lah. Ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala, yang tidak naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sembahyang difardukan pada malam 27 Rejab. Tahu tak? Di mana Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang ke-7, naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengambil kepaduan ataupun ijazah sembahyang. Pada permulaan dipadu berapa kali tuan-tuan? 50 kali sehari semalam. Larat ke tuan-tuan nak sembahyang 50 kali semalam? Tentu tak larat kan. Jadi Nabi pun turun, jumpa Nabi Musa AS. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang kau dapat daripada Allah?" Maka Nabi kata, kepaduan sembahyang. Sehari semalam 50 kali. Ya Muhammad, banyaknya 50 kali. Umat aku yang besar-besar pun tak larat nak buat. Tak larat nak buat. Mintalah kepada Allah supaya dikurangkan. Jumpa Allah Ta'ala, kurangkan lagi. Minta kurang, dapatlah kurang. Jadi 40, kurang lagi. Kan, naik turun, kuranglah. Sampailah tinggal sehari semalam itu sebanyak 5 kali sehari semalam.
Nampak? 5 kali pun ramai tak buat. Yang besar-besar pun, yang sadu-sadu pun kadang ramai tak sembahyang. Yang sadu-sadu, yang kuru-kuru sembahyang. Yang kuih koring sembahyang, yang sadu ni tak sembahyang salah. Macam mana tu Pak Aziz? Yang sadu tak sembahyang, yang tak sadu sembahyang. Terbalik kan? Itulah yang berlaku pada akhir zaman. Mudah-mudahan Allah SWT kan memberi taufik hidayah kepada orang-orang yang belum mendirikan sembahyang. Baik. Kalau sebut dalam hadis dia kata, "Faradallahu ala ummati lailatul Isra' 50 salatan. Falam azan uraji'uhu wa as'alu takhfif hatta ja'ala khamsan fi yawmin wa lailatin." Dipadukan Allah Ta'ala kata umatku Lailatul Isra' pada malam Isra' 50 salatan, sebanyak 50 kali sembahyang. Falam azal uraji'uhu, aku senantiasa ulang-alik. Dia kata uraji'u mana ulang-alik. Wa asalu takhfif, dan aku minta pada Allah Ta'ala supaya diringankan. Hatta ja'alaha khamsan, sehingga dijadikan sembahyang itu sebanyak 5 kali. Fi yaumin wa lailatin, sehari semalam. Dalam sehari semalam 5 kali je kan. Itu tak termasuk yang sunat lah. Kalau masuk sunat banyak lah. Kita ada sunat qabliyah, kita ada sunat ba'diyah, kita ada apa lagi? Sunat yang muakkad, ghairu muakkad lagi. Lepas tu kita ada sunat duha lah, sunat tahiyatul masjid lah. Tak? Banyak kan sunat lah. Yang kita digalakkan supaya kita membuatnya ataupun melakukannya. Masya Allah. Baik. Kemudian dalam satu hadis Nabi SAW, kan, dan disebut dalam satu hadis daripada Anas bin Malik, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, dia kata, "Inna awala ma iftarada ala nasi min dinihim as-salah. Wa akhiraha ma yabqa wa awalu ma yuhasabu bihi as-salah. Wa yaqulu unzuru fi salati 'abdi. Fa in kanat tammatan kutibat tammatan. Wa in wujidat naqisatan qala unzuru hal lahu min tatawwu'in. Fa in wujida lahu tatawwu'un tamatil faridah min at-tatawwu'i. Summa qala unzuru hal zakatuhu tammatan. Fa in wujidat zakatuhu tammatan kutibat tammatan. Wa in kanat naqisatan qala unzuru hal lahu min sadaqatun. Fa in kana lahu sadaqatun tammat lahu zakatuhu minas sadaqati." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Inna awala, sesungguhnya awal-awal, ma afradallahu 'alan nas, barang yang dipadukan Allah Taala atas manusia, min dinihim, daripada agamanya, itulah as-salah, itulah sembahyang. Wa akhira ma yabqa as-salah, dan akhir barang yang kekal, itu ialah sembahyang. Wa awalu ma yuhasabu bihi, dan awal-awal barang yang akan dihitung, iaitulah sembahyang. Bihi as-salah. Yaqulu wa ta'ala, lalu wa ta'ala pun berfirman, unzuru fi salati abdi, lihatlah oleh kamu wahai malaikat kepada sembahyang hamba-Ku. Fa in kanat tammatan, maka jikalau sembahyangnya sempurna, kutibat lahu tammatan, nasihat dituliskan baginya sempurna. Wa in wujidat naqisatan, kalau dapati sembahyangnya kurang, mana kurang ni tak lengkap lah dia buat. Qala, berkata Allah Ta'ala, unzuru hal lahu min tatawwu'in, lihat oleh kamu adakah baginya sembahyang sunat. Lihat oleh kamu adakah baginya sembahyang sunat pula, kalau fardu dia tak sempurna. Fa in wujida lahu tatawwu'un, maka jikalau didapati baginya sembahyang sunat, tammat faridah min tatawwu'in, dan saya sempurnalah fardu tadi dengan sembahyang sunat. Mana sembahyang sunat tadi melengkapkan sembahyang yang fardu. Masalahnya bila sembahyang fardu tak buat, biasa sembahyang sunat pun tak buat lah. Banyak macam tu. Tahu tak tuan? Kalau sembahyang fardu pun dia tak buat, macam mana nak buat sunat?
Sebab kebiasaannya orang buat sunat ni sebab kan ada sembahyang fardu, kan? Gitu. Seterusnya summa qala unzuru hal zakatuhu tammatan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, tilik oleh kamu, perhati oleh kamu, adakah bagi zakatnya sempurna? Fa'in wujidat zakatuhu tammatan, maka jika dapati zakatnya sempurna, kutibat tammatan. Saya tuliskan sebagai sempurna. Wa in kanat naqisatan, kalau zakatnya kurang, mana tidak sempurna, qala Allah Ta'ala berfirman, unzuru hal lahu sadaqatun. Lihatlah oleh kamu adakah baginya sedekah. Allah Ta'ala kata pada malaikat, lihat oleh kamu adakah baginya hamba tadi sedekah. Fa in kanat lahu sadaqah, maka jikalau ada baginya sedekah, tammat lahu zakatuhu minas sadaqah. Nescaya disempurnakan baginya akan zakatnya daripada sedekah. Daripada sedekah. Yalah, kalau zakat tak buat, biasanya memang sedekah pun tak buatlah. Biasanya zakat tu juga sembahyang sunat kan. Sunat ni susah nak buat. Kecuali mesti sembahyang fardu dulu. Dah ada sembahyang fardu, biasanya baru sembahyang sunat. Walaupun ada juga orang-orang tertentu tu sembahyang sunat dia buat, fardu tak buat. Contohnya sembahyang raya lah. Contoh sembahyang raya lah, macam tu. Tengoklah kalau sembahyang raya ramai tak? Ramai kan, penuh. Macam tu. Jangan tengok sembahyang fardu, orang main buat. Tak mana apa hilang kan, gaib tak tahu ke mana. Sembahyang Jumaat tu juga, sembahyang Jumaat time tu ramailah. Tapi kalau sembahyang raya melimpah-limpah. Terpaksa pasang kemah tersilap-silap. Pasang kemah ke belakang tu kan, macam tu. Tapi sekurang-kurangnya dia sembahyang jugalah. Bagi tak sembahyang fardu tadi, kan? Sembahyang raya, dia sembahyang raya, datang dah. Yalah tak apalah, sungguh kurangnya ada juga sembahyang raya. Sembahyang sunat dia buat tu. Tapi sembahyang raya pun ialah berapa kali je? Setahun 2 kali kan? Setahun 2 kali sembahyang raya. Adakah sembahyang raya hari-hari? Tak ada. 2 hari tu nak tampung yang lain. 2 hari yang sembahyang raya tu dapat kau dia nak menampung yang lain tu. Yang sembahyang fardu dia tak buat hari-hari tu kan. Kalau ikut logik lah tak mampu kan. Tak mampu dah 2 hari yang sembahyang raya. 2 kali je sembahyang raya haji. Raya haji dan raya fitrah, 2 kali je. Dia tak ada sembahyang raya banyak kali dah, tak ada. Tapi sembahyang itulah besok nak cover yang sembahyang fardu ni. Dapat ke tak dapat cover? Kalau ikut logik memang tak dapat lah, macam tu. Yalah, kalau sembahyang raya banyak kali, hari-hari sembahyang raya dah. Tapi tak ada sembahyang raya macam hari-hari dah. Nanti orang kata orang gila. Kau ni banyak nas sembahyang raya kau ni. Hari-hari kau raya, kan? Baik, seterusnya tuan-tuan, maka ukuf itu, yakni berdiri itu rupa tazalul. Maka ukuf, mana berdiri tegak tadi, ukuf itu, yakni berdiri itu rupa kepada tazalul, merendahkan diri, rupa pada merendahkan diri. Dan takbir itu rupa kepada taslim. Takbir itu rupa pada penyerahan diri. Dan sanak dan tilawah. Sanak dan tilawah itu rupa kepada tabazul. Tabazulan. Mana tabazulan pun menghinakan diri kan. Dan rukuk itu rupa pada khudu' ataupun tawadhu'. Sujud itu rupa kepada khusyuk. Julus, mana duduk. Duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat kan. Ini rupa kepada tagharuban. Tagharuban ini gemar, menggemarkan. Dan tasyahud itu rupa kepada tamallukan. Rupa kepada rindu dendam. Rupa kepada rindu dendam. Mana orang yang sembahyang ni sentiasa rindu kan, macam tu. Baik, kita lihat dia punya syarah ni, dia kata, ya ini berdiri itu dan sembahyang itu adalah rupa tazalul, mana menghinakan diri dan merendahkan diri. Kerana orang Arab apabila hendak merendahkan diri bagi seseorang, membesarkannya, memuliakannya, mereka berdiri terhadapnya.
Mereka berdiri depan dia. Seperti barang yang berlaku adat di negeri Syam, Yaman dan lainnya. Daripada kalam Syekh Daud Al-Qatani, bahawa seorang manakala berdiri kepada solatnya, seolah-olahnya ia merendahkan diri kepada Allah dan membesarkan diri. Macam tu. Malah bila kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala ini, seolah-olah kita merendahkan diri. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada lagi, dia kata, maka berhadap segala hamba kepada Allah dengan itu sekaliannya, supaya berhadap Allah Ta'ala atas mereka dengan tarahum, mana dengan kasihannya Allah Ta'ala kepada hamba tadi, dan dengan lembutnya, dan berhadap dan diterimanya, dan hampirkan kepadanya, maka tiada sesuatu daripada pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini. Nabi pernah sabda, dia kata, la yazalullah azza wa jal muqbilan alal abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafi. Maksudnya, sentiasalah Allah Ta'ala itu berhadap kepada hambanya dalam solatnya selama mana dia tidak berpaling. Maksudnya kinayah daripada khusyuk dan khudu' di dalam sembahyang. Ni kinayah. Mana kinayah ni maknanya sindiran. Kata-kata sindiran lah, kiasan daripada khusyuk ataupun khudu' kepada Allah Ta'ala ketika seseorang tadi mendirikan sembahyang dan juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Itu tadilah. Maknanya bila kita ni nak cerita pada kita apa kita baca malam ni, nak cerita tentang rahsia-rahsia sembahyang. Dan juga nak cerita pada kita supaya kita ni dalam sembahyang tu bukan hanya sekadar badan saja. Bukan hanya sekadar badan sembahyang, tetapi segala apa yang kita buat tu ada makna-makna dia. Segala yang kita buat tu ada maknanya. Mana berdiri tu pun ada maknanya, duduk tu pun ada makna dia. Kalau sebut tadi kan, al-wuquh, berdiri. Berdiri itu dia kata berupa dengan merendahkan diri. Lepas tu rendahkan diri kan, duduk rendahkan diri kan? Ini tidak. Berdiri itu pun dikatakan, berdiri tegak tu pun dikatakan sebagai merendahkan diri, tazallul. Kemudian bila kita takbir Allahu Akbar kan? Allahu Akbar, ni rupa kepada taslim, penyerahan diri kepada Allah. Kemudian sanad mana kita pujian dalam sembahyang kan ada pujian. Alhamdulillah Rabbil Alamin kan, segala puji bagi Allah. Kemudian tilawah, ayat yang kita baca itu pun dia merupakan rupa kepada tabazzulan, menghinakan diri juga. Kemudian rukuk kan, kita rukuk dalam sembahyang itu rupa kepada khudu'. Khudu' ni mendahkan diri juga. Banyak mana mendahkan diri ni, kata lebih kurang sama je. Kemudian sujud, kita sujud tu rupa kepada takhasyu'an, khusyuk. Rupa pada khusyuk. Kemudian kita duduk. Dia ada duduk antara dua sujud, dia ada duduk istirahat, kan? Dia ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir. Okey, duduk itu merupakan sebagai taraghuban, menggemarkan. Dia kata rupa kepada menggemarkan. Kemudian kita tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh kan. Tasyahud kan. Ni rupa kepada tamallukan. Tamallukan mana rindu dendam. Kepada nak mengerjakan sembahyang ataupun rindu dendam kepada Allah Ta'ala lah. Dia ada boleh makna rindu dendam tentang sembahyang dan juga boleh merupakan bermakna rindu dendam kepada Allah Ta'ala, sentiasa rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan. Okey, itu sajalah perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Bermula sabda Nabi, bermula sembahyang itu adalah nur, sembahyang itu adalah cahaya. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Ada pertanyaan ke? Ada soalan?
Kalau nak ditanya ada. Ada? Ada. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wassalamu fata ya alim. Nawalana qulubana bi nurin ma'rifataka wa tahlana bi arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum.